Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Subhanallah azim. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. Subhanallah azim. قال النبي Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yadu fil akhir Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه بلغوا عني ولو آية وحديث عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan dan puan muslim saya sekalian, amma ba', alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini malam 15 malam Ahad 15 Syaban 1445 Hijriah bersamaan 24 Februari 2024 bersama kita zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu ini, rawatan min riyadil jannah, serta mata-mata bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita diberikan ketenangan, sakinah, dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kita ganjaran sebaik-baiknya darinya insya-Allah. Dan pada malam ini kita digalakkan untuk menghiasi, memenuhi malam-malam nisfu Syaban ini dengan amalan-amalan seperti qiyamul lail, membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan nusantara ini amalan yang lazim dilakukan ialah membaca Yasin pada malam nisfu Syaban, sama ada sebaik-baiknya 3 kali ataupun sekali saja pun memadai. Dalam kesempatan ini kita mohon pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT mengangkatkan, menutup buku kebaikan amalan kita dengan kebaikan dan membukanya dengan buku amalan yang baru dengan kebaikan juga insya-Allah mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin sekalian, kita teruskan dengan perkongsian sedikit ilmu dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah taala. Kita sampai kepada hadis yang ke-37, al-hadis as-sabi' wa thalathun, hadis yang ke-37. Hadis yang diriwayatkan daripada sepupu Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang alim dalam bidang tafsirul Quran dan juga banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun usia beliau ketika kewafatan Nabi SAW baru sekitar 13 tahun, tapi pada zaman sahabat beliau menjadi pakar rujuk di kalangan para sahabat dalam ilmu tafsirul Quran, kerana beliau telah didoakan oleh Nabi SAW tatkala ditahnikan dengan doa yang masyhur, ya Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah Tuhan kami, jadikan dia faqih, baik ini Abdullah Abbas ini faqih dalam agama dan alim dalam takwil ayat Al-Quran. Maka doa Nabi SAW itu diperkenankan Allah SWT. Jadi hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah Abbas radhiyallahu anhu ini, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-Rabbih tabaraka wa ta'ala qala
Jadi daripada apa-apa yang diriwayatkan baginda daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini hadis qudsi ya tuan-tuan. Ini hadis qudsi. Apa dia tuan-tuan? Inna Allah Ta'ala katabal hasanati was sayyiat. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menulis kebaikan dan kejahatan. Allah SWT menetapkan ganjaran kebaikan dan kejahatan. Thumma bayyana dhalik. Kemudian Allah SWT memperincikan kedua-duanya. Adik kali gandanya sebagainya pada sesungguhnya amal kebaikan tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat nak melakukan kebaikan, dia ada niat nak buat kebaikan, nak sedekah ke, nak puasa sunat ke, apa-apalah amalan kebaikan yang bukan wajib dan bukan fardu, kemudian dia tidak melakukannya, maka masih juga mendapat satu kebaikan, itu dapat pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah indahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsirah. Sekiranya dia berniat melakukan kebaikan itu dan dilakukannya, maka dapatlah pahalanya berganda, mendapatnya paling kurang 10 pahala. 10 hasanat ila 700 dhifin hinggalah 700 kali ganda pahalanya itu. Hinggalah kepada pahala yang berganda-ganda. Kalau kiraannya paling tinggi 700 kali ganda. Pahala orang yang bersedekah, yang berinfak. Disebut oleh Allah SWT, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah. Bandingan orang yang membuat infak berjalan Allah SWT seperti seorang yang menanam sebatang pokok padi. Habbatin ambatat 7 sanabil. Pokok padi itu menerbitkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'ati habbah. Mi'atu habbah, setiap tangkai itu ada 100 biji. Jadi 700. Yang sebatang pokok padi itu 700 pahala. Tapi takkan kita dalam sebatang pokok padi mesti banyak, beribu-ribu. Lagi besar tanah eka sawah padinya, lagi banyaklah pokok padi yang tanam. Maka dapatlah mungkin berjuta, berbilion pahala yang diperolehi. Supaya macam itulah. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Sekiranya dia berniat nak buat benda kebaikan, benda kejahatan, tapi dia tak buat, Allah Ta'ala tuliskan bagi dia satu pahala. Kan dia berniat tak nak puasa hari ini, bulan puasa Ramadan dia, tapi dia teruskan juga puasa. Tak jadi dia nak tak puasa, nak potong puasa, maka dapat satu pahala yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidah. Siapa yang berniat kemudian dikerjakan kejahatan itu, maka Allah tak tuliskan baginya satu kejahatan. Allah Ta'ala Maha Pemurah, memberi pahala, tapi tak mau sangat berkira bab dosa. Sebab Allah Ta'ala nakkan hamba-hamba ini masuk ke syurga, bukan memenuhi neraka. Kerana apa? Kerana neraka itu akan memenuhi agenda iblis ingin menyesatkan Nabi Adam dan keturunan-keturunannya, iaitu kita lah, manusia, kan? Baik, itu dia hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih kedua-duanya. Fanzur ya akhi wafaqana Allah wa iyyaka fi izami lutfillah ta'ala wa ta'ammal hadha al-alfaz. Wahai saudaraku, renung dan fikirkan tentang kisah Allah mengenai lafaz hadis ni. Walu indahu isyaratun ila al-i'tina'i biha. Di sini menunjukkan kebesaran nilai amalan suci Allah SWT. Wa qaluhu kamilatan lit-tawkidi wa syiddatil i'tina'i biha. Sempurna menunjukkan lagi nilai dan penghargaan
Allah Ta'ala amalan itu. Wa qala fi sayyi'ati allati hamma biha thumma tarakaha. Dan Nabi SAW bersabda pada kejahatan yang diniatkan berbuatnya dan kemudian ditinggalkan kejahatan itu. Dia niat nak buat tapi kemudian ditinggalkan pula. Kata Allah wa indahu hasanatan kamilah, Allah Ta'ala tuliskan baginya satu kebaikan. Fa akadaha bikamilah wa in amilaha kata Allah sayyi'atan wahidah. Kalau dibuat pula, ya Allah Ta'ala tulis satu kejahatan. Fa akada taqlilaha biwahidah. Sebenarnya Allah Ta'ala takkidkan kalau buat jahat, kalau dia nak buat jahat tak jadi, dapat satu kebaikan yang sempurna. Tapi bila dia buat kejahatan, dia niat dan dia buat, maka dia dapat satu kejahatan. Mana Allah Ta'ala membesarkan ganjaran, membuat kebaikan berbanding ganjaran membuat kejahatan. Walam yu'akkidaha bikamilah. Jadi Allah tak gunakan perkataan bersayyi'at, tak guna sayyi'atan kamilatan, tak ada sayyi'atan wahidatan kamilatan, tak guna sayyi'atan wahidah, satu saja kejahatannya. Kalau dia buat benda kebaikan, berganda-ganda pahalanya. Wallahu a'lam. Walillahil hamd wal minnatu subhanahu la nuhsi sana'an alaihi. Billahi taufiq. Bagi Allah segala puji-pujian suci baginya yang memberikan ganjaran yang terbaik, yang layak baginya sebagai Tuhan. Dan Allah Ta'ala sajalah yang mengusahakan taufik untuk sekalian manusia. Jadi itu dia kupasan hadis yang ke-37. InsyaAllah pada kuliah kita yang seterusnya kita akan sambung dengan hadis yang ke-38 insyaAllah. Hadis yang ke-38 ya. Mudah-mudahan yang baik dari Allah SWT ni kalau itu dari kita semua, insyaAllah mudah-mudahan bertemu kita ya pada kuliah yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.